Kita salah pun kita minta maaf. Kenapa? Orang yang meminta maaf tak ada lebih baik daripada orang yang sombong. Ingat ya, mak bapak kita, walaupun mak bapak kita tu seorang pelacur, walaupun mak bapak kita tu seorang perogol, dia tetap mak bapak kita. Sebaik-baik wali Allah, doa yang paling dimakbulkan dalam muka bumi ni, doa siapa? Mak dan abah kita. Jangan cari ustaz, jangan cari ustazah, cari mak bapak kita dulu. Kita pergi jumpa ustaz, konon-konon orang tu hebat, tapi doa siapa yang paling makbul? Doa yang paling makbul doa siapa? Contoh, ya Allah Tuhanku, kau jumpa satu ustaz ni, bagi ceramah 5,000, 6,000, bagi sedekah, tapi mak bapak terabai. Banyak-banyak doa mana yang termakbul? Contoh, ya Allah Tuhanku, kau doakan anak aku berjaya, anak aku menjadi orang yang hebat, ada kereta yang mewah, menjadi anak yang soleh. Doa siapa paling makbul dalam dunia ni? Doa ibu bapa. Kalau ibu bapa mati, dapat lagi tak doa tu? Sebab itu dalam surah ni, iaitu surah Al-Takabun, jangan kau berbangga dengan melakukan keburukan. Jangan kau berbangga dengan ada rupa kau yang lawa dan juga kemewahan yang kau ada. Dia kata. Jadi kat anak-anak abah ini faham apa yang maksud. Cuba Baim terangkan tentang sedikit surah ni. Apa yang Baim faham? Sebab adalah kami tak boleh macam yang doa yang kita boleh makbulkan, kita tak boleh makbulkan ke orang-orang yang lain. Macam ustaz kita tak boleh situ. Doa yang Allah paling makbulkan selain Nabi Muhammad dan Allah adalah ibu bapa kita. Sebab orang adalah melahirkan kita, walaupun orang buat benda-benda saja, tapi orang ya, betul. Okey, apa yang Aceh faham? Doa macam syurga dengan doa kita daripada ibu bapa kita, walaupun there's even like a higher place of ustaz, they cannot macam tak boleh dapatkan sama level doa untuk kita. Sebab tu kan kalau Amaya nak tahu kenapa abah sedih sangat, bila arwah atuk tak ada, arwah abah tak ada, ya Allah Tuhanku, aku tak ada tempat nak menyembah. Kita takkan rasa. Cuba Amaya bayangkan apa yang abah rasa. Cuba Amaya tutup mata dengan tutup mata. Tutup mata. Cuba bayangkan tempat abah ni, orang yang paling abah rapat sekali dengan nenek Panung tutup mata dengan arwah abah. Dulu abah tidur dengan dia, abah peluk dia, abah bagi duit dengan dia, abah sembang dengan dia. Waktu kecil-kecil dia selalu peluk abah. Cuba Amaya bayangkan ketika Amaya remaja, nenek, arwah abah tu, saya letakkan, Baim letakkan, Amaya letakkan, yang itu adalah abah. Waktu kecil-kecil abah susah. Abah bukan nak orang senang, abah tak ada driver, abah tak ada kereta mewah. Abah hanya seorang anak pengawal keselamatan yang abah atuk ni bawa abah bekerja kat tempat dia. Abah nampak susahnya lah abah cari duit. Dan abah dah berjanji kat diri abah, kalau abah dah bersenang suatu hari nanti, abah nak senangkan dia. Abah tak nak jadikan abah tu kerja pengawal keselamatan. Cuba bayangkan abah yang kita sayang, abah yang jaga, abah yang peluk kita, abah yang bekerja kilang yang bergaji RM900 tu menafkahi abah sampailah abah besar. Walaupun abah tak masuk universiti, tapi darah yang mengalir ni adalah anak pengawal keselamatan. Dan bila abah dah senang, abah dah kerja, walaupun gaji abah 650, abah bagi juga duit sekurang-kurangnya 100 lebih. Sebab sebenarnya bukan duit yang diminta, tapi berkat rezeki abah bekerja 650 duit halal, bukan duit mencuri, bukan duit merompak. Abah hulukan 100.5 dekat arwah abah. Itulah benda yang paling bernilai. Sebab tu anak-anak abah, cuba anak-anak abah fikir kat tempat abah. Dan bila kita bagi arwah abah kita duit, dia bersyukur. Dia cakap macam mana? Alhamdulillah, syukri, anak abah dah besar. Dia tatang kita daripada kecil sampailah kita dah besar. Dan akhirnya arwah abah meninggal. Cuba bayangkan, seorang abah yang doanya makbul, doanya betul-betul terbaik untuk kita. Tak ada doa yang paling mulia, tak ada doa yang paling hebat. Kalau Allah kata carilah doa, carilah wali Allah, carilah pak imam, tidak.
Allah tak pernah suruh anda mencari orang lain selain doa daripada seorang ibu dan juga ayah. Dan bayangkan ketika dah saat ini, abah dah tak ada dah, abah. Cuba bayangkan Cez dengan Pak Im, dah tak ada abah, dah tak ada mama. Kat mana Cez nak mengadu nasib? Kat mana Amaya nak mengadu nasib? Dan ketika itu, barulah Cez dan adik faham artis kasih sayang seorang kebahagiaan ada keluarga. Sebab tu bila abang cakap sayangi keluarga. Dan bayangkan sekarang ni Amaya masih muda, Cez masih muda. Bayangkan 20 tahun akan datang. Cuba Cez dengan Amaya letak lagi 20 tahun akan datang. Berapa umur Cez? Jangan buka mata, dalam hati cakap. Berapa umur Cez lagi 20 tahun? 30. Tak payah cakap. Dalam hati, berapa umur Cez? Dalam hati, berapa umur Amaya? Berapa umur Baim lagi 20 tahun? Dan bayangkan ketika lagi umur 20 tahun, nenek kucing tak ada, nenek Ami tak ada. Waktu tu Cez dengan Amaya mungkin ada Zurat sendiri, anak-anak sendiri. Kalau Cez orang anak yang biadab, anak yang kaki jawab, anak yang suka menengking keluarga, waktu tu Cez dah menjadi seorang ibu. Adakah Cez nak anak yang menengking? Adakah Cez nak anak yang biadab? Adakah Amaya nak anak yang menipu? Amaya nak anak yang biadab? Allah. Dan bayangkan ketika itu doa yang Cez minta, doakan Amaya mama, doakan abah mama. Amaya selalu cium abah, kucuk mama. Dah tak ada. Siapa anak-anak Amayan adalah siapa Amayan sekarang? Amayan nak ke tengok anak Amayan lekeh? Jawab Amayan. Tahu. Nak ke tengok Cez nak ke tengok anak-anak Cez nanti tengok video yang bukan-bukan? Nak ke Amayan ada anak yang biadab yang menjawab? Allah. Buka mata dan tengok muka abah. Sekarang ni Cez dan Amayan memberontak. Kenapa tak bagi saya keluar? Kenapa tak bagi saya ini? Sebab Amayan dan Cez masih muda dan takkan faham apa erti. Kenapa abah bagi tahu? Supaya abah tak nak Amayan Cez tu bergaul dengan orang tak elok. Nanti bila Amayan dah tua, dah 20 tahun, oh sebab tak nak nanti jadi penagih dadah, tak nak bergaul dengan orang liar, tak nak nanti jadi perompak, tak nak nanti jadi bosya, tak nak nanti disentuh oleh orang lain, oleh orang lelaki, tak nak nanti Amayan berkacau dengan anak orang perempuan, tak nak. Carilah pasangan yang bagus. Siapa pasangan Cez dan juga Amayan dan juga Baim adalah dengan siapa yang Amayan Cez bergaul. Kenapa nak menangis? Cakap. Tak pernah, tak pernah. Tak abah tanya. Cez tersentuh ke? Mata dia masih baju batuk. Batuk. Okey, tak apa. Apa terasa tak dengan apa yang abah cakap? Apa yang Amayan dah terasa? Apa yang Amayan fikirkan bila dengan ceramah? Cuba Amayan share. Apa yang Amayan rasakan? Lepas. Aku nak cakap tisu. Boleh. Apa yang Amayan rasa? Cuba Amayan share sikit. Terasa Yelah, apa yang Amayan rasa? sedih. Kenapa sedih? Sebab abang cakap tentang orang yang meninggal dalam masa 20 tahun. Masa 20, iya. So, lagi 20 tahun Amayan ada keluarga sendiri. Sebab tu Amayan duduk situ. Sebab tu Amayan kena berubah. Abah tak ada masa nak kerja Amayan. Abah hantar cikgu. Sebab Abah tak nak nanti anak-anak Abah persalahkan Abah. Abah sibuk buat live, Abah sibuk keluar pergi janda baik, Abah sibuk pergi jaga durian. Abah tak ada masa untuk nak Abah. Tapi Abah bekerja, bayar sekolah sama bayar. Jawab Allah. Abah. Kenapa Abah bayar? Bagi sekolah paling mahal, bagi cikgu paling mahal. Kenapa? Sebab dalam Islam pun mengatakan tanggungjawab seorang abah itu adalah untuk menafkahi anaknya. Tapi kalau anaknya malah belajar, anaknya tidak praktik, dah belajar ajar mengaji tapi tak pandai mengaji, salah siapa? Jawab. Salah kita. Kenapa? Sebab tak letak effort. Jadi abang pun tak nak cakap banyak. Kita belajar sikit-sikit, abang pun tak baik. Waktu abang kecil-kecil, waktu abang remaja, abang tak faham.
Jadi hari ni abah bagi tahu, oh macam tu. Kenapa ya anak-anak abah dah kaya tapi ajar anak nak berniaga. Nanti Amayan akan berniaga. Amayan akan ada seorang anak yang anak orang kaya. Tetapi duduk diam, duduk dalam bilik, main handphone, main game, tengok video bukan-bukan. Anak ni tak tidak tolong bapaknya. Apa Amayan rasa? Kita bertukar. Apa Amayan rasa? Cuba cerita sikit. Kalau hari Minggu saya akan marah. Hari Minggu akan marah. Ya. Kalau hari biasa? Kalau hari cuti tak marah. Kalau awak Chess? Kalau dia buat masa free time dia okay. Tapi kalau macam during school days or not school days, betul kita Hari cuti. ya basically hari cuti juga. Jadi kita kena rajin. Kena betul-betul fokus. Sebab nanti Chess akan ada impian Chess nak jadi apa? I want dua benda. Macam nak either apa benda? Lawyer ataupun businesswoman. Okey. Amayan nak jadi apa? Mana jadi ahli perniagaan. Okey, bagus. Nanti Chess akan ada dunia Chess. Chess kata nak jadi lawyer. Chess kata nak jadi seorang jadi apa lagi? Lawyer dengan Businesswoman. okey. Waktu tu Chess ada dunia Chess, Chess ada rumah Chess, anak Chess. Tapi bermula sekarang. Kalau Chess sekolah pandai, mungkin Chess akan terbang lebih jauh. Bagi lagi hebat. Bukan sahaja sekolah pandai. Tapi sebenarnya budi bahasa, cara pakaian, cara percakapan. Jangan mata guji-guji. Amayan jadi usahawan yang hebat. Cakap jangan slow. Bermula sekarang ni, kita ni dalam pertandingan. Abah hanya menjadikan gelanggang. Yang nak bermain ni Amayan dengan Baim. Siapa nak jadi anak yang hebat. Ingat yang pepatah. Pisang setandan akan ada satu yang busuk. Nak jadi yang busuk tak? Nak jadi yang busuk? Nak jadi yang busuk Baim? Jangan nanti orang kagum Ala Syukri seorang usahawan yang hebat, yang dikenali, seorang jutawan. Boleh ada Rolls Royce, boleh ada kereta mewah, tetapi anaknya gagal dalam kehidupan. Malu tak? Malu tak malu? Kena jadi lebih baik. Kalau abah sendiri, abah kepada abah ni, asal usaha keselamatan, takkan abah jadi pengawal keselamatan? Kena improve. Abah dah boleh belikan arwah abah. Abah ni boleh belikan kereta untuk arwah abah, kereta Honda. Takkan Amayan nak belikan abah kereta Honda? Abah boleh belikan nenek kucing kereta Honda. Mama boleh belikan rumah. Bagi barang kemas, takkan Amayan nak buat lagi teruk. Kena bagi lagi hebat. Jadi sekarang ni adalah perlumbaan untuk Amayan, perlumbaan untuk Baim. Kena tanamkan azam. Nanti lagi berapa tahun umur Amayan lagi 18 tahun. Bagi tu berapa tahun lagi? Cuba jawab berapa tahun lagi? 3 tahun. 3 tahun. Chess berapa tahun lagi, Chess? Berapa tahun lagi, Chess? Berapa? 5 tahun. Bila lepas 5 tahun, semua akan berterbangan. Chess akan pergi haluan Chess masuk universiti mana. Amayan akan masuk universiti mana. Dan zaman sekarang ni zaman revolusi. Siapa lagi cepat, boleh berniaga online, boleh bercakap, boleh apa. Jadi kita kena bersaing. Nampak tak macam Abah dengan Kak Yati? Nampak? Abah dengan Uncle Azim. Nampak tak? Nampak tak nampak? Nak pilih yang mana? Nak jadi siapa? Ikut hati, tepuk dada, tanya selera. Yang penting jangan mencuri, jangan merompak, jangan kacau anak orang, jangan berzina, jangan minum arak. Itu benda tu kalau dah buat, susah nak ke reverse. Faham? Sebab siapakah membezakan Chess dengan orang lagi? Okey, Chess dengan Siti Aminah contoh. Apa beza Chess dengan Siti Aminah? Jawab. Macam mana cakap? Bukan pandai cakap. Siapa lagi cepat, siapa lagi cerdas, siapa lagi ke depan. Bukan pandai cakap saja Pandai cakap malas boleh ke depan tak? Semua orang sama. Apa beza Amayan dengan Adham? Apa beza? Siapa lagi cepat? Lagi? Siapa yang cepat merebut peluang? Semua orang sama je. Nanti dalam satu sekolah Amayan akan tengok. Dalam satu sekolah ada 35 pelajar. Adakah pelajar yang peringkat nombor 1 tu akan paling hebat, paling berjaya? Jawab. Salah. Kenapa tak? Sebab Sebab apa? Jawab. Sebab
Mungkin dia akan malas tapi pandai. Jawab. Mungkin dia malas mungkin dia pandai tetapi dia malas. Dalam kehidupan, kejayaan itu subjektif. Dengar apa cakap. Berjaya sebagai seorang pelajar adalah benda berbeza. Berjaya menjadi seorang ibu bapa adalah berbeza. Saya berjaya jika anak-anak saya berjaya, tetapi saya tak berjaya. Saya gagal. Mungkin saya seorang sekadar orang yang susah. Kais pagi makan pagi, tapi anak saya berjaya jadi doktor, berjaya jadi seorang lawyer. Tapi dia berjaya menjadi seorang ibu bapa yang cemerlang. Siapa yang beri nasib dia? Saya peneroka. Saya contohlah penoreh getah. Pendapatan saya sebulan 1,000. Susah. Saya susah. Gaji saya 1,000 sebulan. Tapi dengan gaji 1,000 ni anak saya 3 orang jadi seorang jutawan. Berjaya tak dia sebagai seorang ibu bapa? Berjaya jawab. Berjaya tak? Berjaya. Tapi adakah dia berjaya mengubah kehidupan dia? Siapa yang mengubah nasib ibu bapa dia? Anak-anak dia. Sebab tu anak-anak abah kena jadi lebih berjaya daripada abah. Jangan bangga dengan gelaran anak Datuk Seri. Ulang balik abah cakap. Jangan bangga dengan gelaran anak Datuk Seri. Ulang balik abah cakap. Itu orang Abah. Abah tanya, ulang balik. Jangan Bangga anak Datuk Seri. Jangan bangga. Jangan bangga dengan gerangan anak Datuk Seri. Kenapa jangan bangga? Yang hebat adalah Abah. dengan abah pun nak bangga. Bangga, baik sekolah mahal, ada driver, ada PA, ada rumah besar. Abah ada banyak aset. Abah mati korang jadi jutawan. Tapi, adakah abah berbangga ada anak macam Ches? Adakah abah berbangga ada anak macam Baim? Adakah abah berbangga ada anak macam Mayan? Sebab tu kita kena give and take. Sekolah habis 100,000. Buktikan kepada abah. Amayan akan dapat nombor 1 kat sekolah. Ches akan buktikan pandai dalam mengaji. Baim akan buktikan yang abah bangga menjadi seorang pemain bola sepak yang berjaya sampai boleh jadi pemain negara. Ches kalau betul-betul jadi pemain terbaik, Amayan jadi usahawan yang terbaik. Dalam kehidupan ni adalah persaingan. Dalam kehidupan ni adalah saingan. Baim bersaing dengan Ches bersaing dengan Amayan. Secara sihat. Siapa bantu Amayan nanti kalau susah? Abah. Sebab tu abah tadi berawal doa. Bila Amayan susah, apakah penilaian Amayan? Ketika tak ada orang kiri ke kanan. Ingat, ketika Amayan digoda dengan benda tak elok, digoda dengan nafsu yang tinggi, pemikiran Amayan akan decide. Adakah aku nak buat benda buruk? Kena buat keputusan. Nanti satu hari nanti Amayan akan terduduk dengan fitnah, dengan godaan nafsu, dengan godaan kiri kanan yang akan menjadikan Amayan berjaya adalah bila melepasi dugaan kehidupan. Kalau Amayan dengan Baim tak boleh berfikir dengan berkuat, digoda dengan hawa nafsu, digoda dengan perempuan, digoda dengan lelaki, digoda dengan video, digoda dengan benda tak elok. Aku tak nak. Orang yang hebat itu adalah orang yang melepasi godaan. Ches rasa abah ni kaya, terkenal, ramai orang nak, ramai orang kejar, ada banyak follower. Banyak tak dugaan rasanya? Rasa-rasanya, kenapa ramai orang kaya-kaya bercerai? Jawab. Ada apa dengan mama? Kalau abah ni banyak duit ni, ada apa dengan mama? Abah anytime saja boleh kaya 4. Tapi kenapa abah bertahan dengan mama? Bukan sebab mama tolong abah buat bisnes, tak ada kena-mengena sebenarnya. Sebab abah ada pendirian. Abah tak nak goyang dalam kehidupan abah. Abah ada pendirian. Kalau abah tak ada pendirian, abah akan gagal. Gagal dengan godaan, gagal menjaga anak-anak. Bayangkan kalau abah sekarang ni kahwin 3. Apa nasib Amayan? Jawab. Abah jangan kahwin 3. Mak abah tak kahwin 3, abah cakap je. Okey, kenapa nangis? Tak ada. Abah cakap nak ketawa je. Tak ada, abah tanya. Kalau abah kahwin 3, Ya. secara automatik kasih sayang akan terbagi 3, Mayan. Ya. Amayan kena bagi nasihat abah. Tolong ceraikan 3-3. Apa dia? Tolong ceraikan 3-3 isteri. Tolong apa? Tolong ceraikan isteri. You want to help Abah? Anak-anak abah takkan beri berkat. Apa dia? Anak
anak Goofy. tolong ceraikan isteri-isteri abah. Anak abah takkan boleh berkat. Ya, Abah cerita kenapa Abah jadi macam ni. Abah ada pendirian. Hidup ni Amayan kena ada pendirian Amayan. Betul. Kena ada pendirian. Contoh, prinsip kita, walau apa terjadi berani kerana benar. Kalau kita dengan ibu bapa salah macam mana pun, pendirian kita, ibu adalah benar, abah adalah benar. Jangan melah. Kenapa jangan melawan? Sebab mak bapak kita nak jadikan anak kita yang terbaik. Tak boleh lah, Cus tak boleh keluar malam. Cus tak boleh berkawan dengan lelaki. Kenapa? Memang tak suka. Abah tak bagi. Kenapa? Dalam hati kita muda ni memang macam tu. Kongkong. Ayah kita tak sporting. Contoh. Abah tak... Setiap orang Amayan, kenapa ada orang gila? Jawab. Ini berpunca daripada tekanan perasaan. Tiada pendirian. Kurang kasih sayang. Kurang apa? Kurang fikiran logikal. Ya. Sebab itu menjadi manusia biasa itu banyak. Menjadi orang biasa itu banyak. Tetapi menjadi orang luar biasa itu susah. Lagi banyak impian. Contoh, saya nak jadi seorang jutawan. Saya nak jadi orang yang terkenal. Banyak tak dugaan dia? Banyak. Kenapa? Sebab kita nak jadi orang yang Hebat. dan orang tak nak kita jadi orang hebat. Kalau nak jadi orang yang hebat, itu lagi banyak dugaan. Lagi banyak. Fokus ya, cakap ya. Fokus yang untuk muka abah. Lagi banyak impian kita, lagi banyak cabaran kita. Contoh, aku nak kahwin lah dengan anak raja. Contoh, nak kahwin dengan anak raja. Impian besar. Tapi adakah senang nak dapat hati anak raja? Anak raja pun tak nak orang biasa. Mesti nak cari orang ada budi bahasa. Mesti nak cari orang yang ada rupa paras. Keluarga yang baik-baik. Orang yang ada berpendidikan. Untuk nak menjadikan zuriat dia. Kita nak ada pasangan yang hebat. Kita kena jadi orang yang hebat. Kita nak jadi doktor. Semua orang nak jadi doktor. Tak ada orang dalam kehidupan ni, aku nak jadi cleaner. Adakah orang bercita-cita nak jadi cleaner? Ada tak? Jadi bila anda nak impian yang besar, usaha juga besar. Nak untung besar, modal pun besar. Abah bermodalkan Cus ni nak sekolah tinggi. Jawab je, jawab. Mahal ke tak mahal? Nak cantikkan muka kau, mahal ke sikit? Nak betulkan gigi kau ada, mahal ke sikit? Mahal. Jadi mahal nak membesarkan Cus. Nak bagi Amayan berholiday, bercuti luar negara, mahal ke murah? Nak hantar sekolah private school, mahal ke murah? Hantar kelas piano, mahal ke murah? Okey, kelas apa ada? Kelas apa namanya tu? Kau pergi kelas apa namanya tu? Public speaking. Public speaking. Murah ke mahal? Mahal. Jadi mahal tak nak membesarkan Amayan? Mahal. Baik sama mahal tak? Sama. Jadi adakah anak-anak abah sekarang jadi orang biasa? Nak tak abah menjadi anak biasa? Berarti besar-besar menjawab dengan abah. Nak tak? Jawab. Okey, apa kesimpulan ceramah abah hari ni? Abah nak matikan ceramah. Apa kesimpulan yang faham? Bagi 3 kesimpulan sekarang. Bagi kesimpulan. Kesimpulan aja adalah kita kena jadi anak yang baik sebab syurga selalu di bawah kaki mak. Okey. Dan kita pun walaupun kita keseorangan, Allah masih boleh nampak. Okey. Dan kalau kita nak jadi orang yang besar, Okey. ada banyak. Okey, apa dia cakap? Fokus Amayan. What is it called? Apa lagi? Satu lagi. Wait. Kalau kita nak jadi orang yang besar, Kena kena melepasi apa nama? dugaan. Yeah, betul. I couldn't say it. We have to make sure that if you want to be a bigger type of person, there will be lots of rules and you need to dedicate a lot of your time. Okey, Amayan pula. Fokus abah tengok muka abah. Yang pertama, kena ada fikiran yang logik. Dan pendirian. Ya, dan kedua, sebab diorang nak bagi modal yang besar. Bukan bagi duit. Abah tak minta duit, tapi kau nak bagi apa salahnya kan? Membalas jasa. Apa macam ni Amayan ya? Dengar abah cakap. Dengar.
Dengar abang cakap ya. Kadang-kadang kita tak ada duit tapi bagi tenaga. Kadang-kadang kita tak ada tenaga bagi semangat. Duit bukan segala-galanya. Tapi kalau ada duit, bagilah duit. Faham? Okey, lagi? Yang ketiga, modal besar untuk membesar. Okey. So, abang dah baru dalam besar kan? Yes. Jadi, kenalah tunjukkan berjaya. Takkan level SPM je. Ada degree, ada diploma lah. Lepas dah belajar pandai-pandai, bantu abang niaga. Pandai menghulu-hulu sikit kan. Ni tak, bila hujung-hujung bulan, krik, tak ada duit. Memanjang, tak ada duit. Tak nak macam ni contoh. Contoh je. Bukan mak ayah ni bukan minta duit. Betul. Maksudnya kita ni bila nak bagi, walaupun anda bagi sikit, bagi RM10 ke RM50 pun dah happy dah dia. Sana pun tak anak ni ingat dekat mak. Betul. Itu je. Betul. Okey, Baim. Bagi kata, apa yang abang faham dengan tazkirah abang malam ni. Sebulan 4 kali kita pergi cakap apa yang Baim faham. Nombor satu yang kita kena yang doa yang kita macam orang yang paling boleh makbulkan kita adalah Apa macam-macam? Kau rapat sikit. Tak ada macam-macam. doa yang paling kita boleh makbulkan adalah dari kita punya macam ibu dan bapa. Okey. Nombor dua adalah kalau kami tak boleh buat benda jahat, kalau tak nanti Are you crying? kita punya nanti kalau Senyap. kita ada kerja, kita akan reverse, kita tak boleh reverse balik, untuk kita akan jatuh susah. Ya, jadi kalau kita kecil-kecil ni kena buat faham. Okey, lagi? Nombor tiga adalah kalau kami nak macam kalau kami ada plan, kami nak jadi orang yang berjaya, nak jadi jutawan, tapi kalau kita tak buat apa yang sepatutnya untuk jadi jutawan, kita boleh jatuh. Okey. Dan kita tak boleh kawan ramai orang. Okey. Exactly. You can. So, akhir kata daripada ceramah Abah ni, Abah punya tazkirah malam ni, Abah pun nak minta maaf lah. Sebab Abah pun sebagai Abah pun ada juga yang tak betul. Tapi Abah tak nak nanti dalam hidup Abah dipersoalkan. Syukri kau ada duit, hantar tak nak sekolah agama. Syukri kau ada duit, sempat tak kau sembahyang anak kau? Kau sempat tak buat anak kau bercuti? Alhamdulillah, Abah ni orang yang menyayangi anak Abah. Abah sayang anak Abah terutama Cus yang dah remaja, Amayan. Tolonglah janganlah kurang ajar dengan mama, jangan kurang ajar dengan Abah. Sebab ingat bila kita buat jahat dengan mak bapak kita, nanti kita juga ada anak yang Kurang aja. jahat juga. Jadilah anak yang baik. Dah habis tazkirah Abah malam ni. Sadaqallah. Ha? Jangan kahwin lain. Ya. Tak boleh apa? Apa kita kenapa tak ada kahwin lain nak cakap? Because it's haram. Mana ada? Bukan haram. Kenapa tak ada kahwin lain? Sini je. Sini dengan Abah. Cakap tak ada kahwin lain dah. Because unless you get permission from the first wife, you cannot. Saya Tinggal nanti mau nak you. memang tak suka environment dengan pelbagai ibu. Saya nak mama saya sahaja. Muah. And then Kebas kaki. sebelum kita kahwin, Baik, dia orang kata macam ni. Dia kata, Baim ingat selamat ke? Dia kata. Kebil-kebil mata. Baim, dia kata Baim dah pergi alam lain. Amayan pula dia kata, dia kata Amayan ni pula kan macam, apa? Asyik nak pergi pasal duit je. Amayan tak sayang mak bapak ke?